Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 4 hari bulan 12 2021, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir Suratus Saba. Suratus Saba, surah yang ke-34, juzuk yang ke-22, surah 34, juzuk 22. Ayat yang kita akan baca, tafsirkan pada kali ini bermula ayat 31. Ayat 31, 32 dan 33. InsyaAllah 3 ayat. Tajuk perbincangan kita iaitulah tentang golongan kafir, puak-puak musyrikin yang tidak beriman dengan Quran. Mereka cuba mencari poin-poin yang mereka boleh condemn Al-Quran, tiba-tiba silap percaturan. Quran ini bukan setakat dia betul, dia telah diperbetulkan telah dijamin, dibenarkan oleh kitab Taurat dengan Injil. Akhir sekali semua kitab orang dulu ditolak. Kemudian Allah gambarkan kepada kita perbalahan yang akan berlaku di antara pengikut dengan ketua-ketua mereka di dunia dulu. Perbalahan ini berlaku di mana? Berlaku di akhirat. Dalam neraka esok, masing-masing menuduh menuding jari, engkaulah sebab aku sesat. Ketua kata bukan sebab aku, memang sesat pun. Dia dikelailah sama dia yang tak memberi faedah apa-apa selain daripada menimbulkan kebencian dan menambahkan azab jiwa, sakit hati, sakit perasaan dan segala-galanya. Dan kemudian Allah SWT cerita juga tentang penyesalan mereka setelah terbelenggu dalam neraka dengan penyesalan yang tidak berguna. Penyesalan yang tidak berguna. Baik, itu tajuk yang akan kita bincangkan. Kita pergi kepada baca ayat dulu, kemudian kita masuk kepada huraiannya insya-Allah. Tengok Quran yang ada tafsir pimpinan edisi Jawi, muka surat 932. 932. Yang edisi berbeza, cari ayat 31, Suratus Saba, surah 34. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين.
وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Balik kepada terjemahan kita. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, dan orang-orang yang kafir itu berkata. Dia kata apa tu? Wa qala alladziina kafaru, pada zaman tu, iaitulah puak-puak kafir musyrikin Arab, musyrikin Mekah. Kemudian semua jenis kafir. Gitulah ibaratnya. Maknanya oleh kerana Quran ini turun ke zaman Quraisy, jadi Quraisy lah yang pertama guna perkataan ini. Wa qala alladziina kafaru, berkatalah orang-orang yang kafir, lan nu'mina bihadzal Qur'an, kami tidak akan beriman sama sekali kepada Quran ini, wala billadzi baina yadayhi, dan tidak beriman juga kepada kitab-kitab agama yang terdahulu daripadanya. Apakah munasabah ayat ini? Tuan-tuan dan puan-puan, tengok dulu. Lamma bayyana Allah Ta'ala al-umur al-thalatha, setelah Allah Ta'ala nyatakan 3 perkara yang asas dalam dakwah ini, iaitulah tauhid, ar-risalah, kerasulan, apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal hashr, dan dikumpul balik manusia di akhir zaman, wa kanu bil kulli kafirin, semua 3 tu mereka tolak, mereka tak percaya, mereka tidak beriman. Maka diceritakan puak-puak dia ni, dia pergi tanya puak kafir. Asal cerita dia nya. Kata di Syekh Al-Qurtubi rahimahullah, inna ahlal kitab, puak-puak Yahudi bagi tahu kepada puak-puak musyrikin, ada sifat Muhammad ni dalam kitab kami, dalam kitab Taurah. Dia puak Mekah ni, dia panggil golongan Al-Ummi, dia tak membaca, jadi dia nak tahu apa-apa tentang Nabi, dia pergi tanya Yahudi, tanya Ahlul Kitab di Madinah, pergi berguru di sana. Yahudi pun cerita, suruh tanya tu tanya ni, banyaklah soalan-soalan dianya. Di antara soalannya dia suruh tanya sifat Nabi akhir zaman macam mana. Bila tanya, kebetulannya alhamdulillah, sifat Nabi wafaqa ma qala Ahlul Kitab, betul-betul sifat Nabi itu sama seperti yang dikata oleh Yahudi, oleh Ahlul Kitab. Dia kata sifat Nabi dalam kitab Taurat begini, dalam kitab Injil macam ni. Puak kafir Quraisy mari tengok, betul sifat Nabi seperti yang dinyatakan oleh Ahlul Kitab. Jadi frahlah puak-puak kafir ni, dia pergi belajar dengan Ahlul Kitab, nak condemn Nabi. Tiba-tiba Nabi tu betul dengan apa yang dicerita oleh Ahlul Kitab. Jadi orang panggil kepeningan, panik.
Frah puak-puak kafir ni. Qala al-musyrikun lan nu'mina bihadzal Qur'an wala billadzi unzila qablahu minat Taurah wal Injil. Kalau macam ni, kita kafir semua sekali. Quran ni hak kata Muhammad kata ni Quran, hak ada yang Yahudi pun kafir belaka. Yahudi pun tak boleh pakai dah. Di kita ni kadang-kadang macam tu. Nak pergi cari hujah untuk kita, rupanya hujah naik atas kepala dia. Jadi makin kepeningan. Maka setelah dia tengok ni, dia kata bal nakfuru bil jami'. Semua kita reject belaka. Tak pakai semua dah. Jadi fazahara bihadza, nampaklah dia punya tanakut kepahaman mereka dengan ahlul kitab. Mula-mula tu ahlul kitab ni memang mencari jalan juga nak jatuhkan Nabi. Alhamdulillah kita kata tak usah jatuhkan Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tu Allah yang pilih dia. Oleh kerana dia mari daripada Allah, sudah sentuh apa yang ada dalam Quran sama dengan kitab Taurat, kecuali pendeta-pendeta Yahudi ubah kitab. Itu dia punya pasal. Jelaslah kepada kita para pelajar sekalian, wa qala allazina kafaru. Puak-puak kafir kata apa? Kita tak beriman kafir dengan Quran dan juga kitab yang terdahulu. Habis dia rangkul semua sekali. Baiklah. Dalam ayat yang sama tapi isu lain. Walau tara idhiz zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim. Dan sungguh ngeri, sangat menakutkan sekiranya engkau melihat ketika orang-orang yang zalim itu dibawa berdiri di hadapan Tuhan mereka untuk dihisap. Oleh kerana puak kafir ni selalu perli Nabi, duk minta mananya bukti bila datang kiamat, bila mereka duk cabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cabar sana, cabar sini. Allah bawa ayat supaya kita gambarkan kalau berlaku kiamat ni keadaan kamu. Nak ke tak nak? Baik murid atas dunia dulu. Panjang umur boleh jadi dapat hidayah setahun 2 tahun lagi. Kalau tak dapat hidayah pun bolehlah enjoy dulu kata orang sebelum masuk dalam kubur. Walau tara, kalaulah mereka minta, mereka tengok. Walau tara, sekiranya engkau lihat. Kata khitab ni kepada Nabi SAW. Ada ulama kata khitab pada umum lah, siapa sajalah. Lebih baik kita kata umum. Kalau kamu tengok orang-orang kafir, musyrikin pada hari kiamat, apa jadi dia ni? Mauqufuna 'inda rabbihim. Mereka berdiri di hadapan Tuhan mereka untuk dihisab. Yarji'u ba'duhum ila ba'd. Masing-masing tuduh menuduh antara satu dengan yang lain. Masing-masing kata mu punya pasal, aku punya pasal. Mu lah sebab, awak lah punya. Jadi dia kata, yaqulul ladzina istud'ifu. Orang-orang yang tertindas berkata kepada orang-orang yang sombong, takabur, yang menjadi ketua. Pengikut marah kepada ketua. Dia kata awak lah punya pasal ni. Kalau orang Kelantan kata demo lah awak kerja lagu ni demo. Demo tu awak lah. Demo lah ni. Marah dia. Maka masing-masing berkata, yaqulul atba' al-musyrikun, pengikut-pengikut yang lemah-lemah atas dunia ni, dia panggil pak turuk atas dunia, berkata, marah dia kepada bos-bos dia. Dia kata apa? Laula yaqulul lilladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Hey bos, awaklah dulu, kalaulah tidak kerana kamu menindas dan memperdayakan kami, tentulah kami sudah menjadi orang yang beriman, ikut Muhammad, ikut Quran, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi oleh kerana awak kena, kamu yang menggoda kami, kamu yang buat masalah, kami pun terpedayalah denganmu. Dia kaya, aku nak berpaling tadah, nak pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu sekat, kamu kata dia macam-macam buat tuduhan.
Bukan setakat tu. Kalau setakat tuduh saja mungkin dia orang pergi juga. Sebab dia tahu tuduhan tak betul. Masalahnya tekanan daripada pemimpin-pemimpin. Biasanya yang lemah-lemah ni hamba, pengikut-pengikut. Jadi mari bos kata, mu kalau ikut Muhammad aku pukul, aku seksa kamu sebagaimana yang telah berlaku pada du'afa al-muslimin yang telah diseksa. Jadi betul lah waktu bila hari kiamat esok masing-masing kena azab, bolehlah bercakap. Dah boleh buka mulut, kata orang. Kita ni susah juga tuan-tuan. Patutnya kalau kita rasa kita ditindas, kalau kita rasa kita betul, ajaran yang dibawa ni salah, masing-masing buka mulut lah. Barulah ketua-ketua tu celak mata. Ni tidak, masing-masing mengampu. Dia panggil mengampu. Bodek bos nak mendekatkan diri kepada toke-toke, cakap sama ikut toke juga. Maka timbullah fitnah. Tapi di akhirat esok barulah berani buka mulut pada waktu yang sudah tidak ada faedahnya. Berani buka mulut pada waktu yang sudah tidak ada faedah. Allahul musta'an. Baiklah para pelajar sekalian. Apa jawapan balas daripada bos? Bos jawab balik, awak jangan tuduh main-main. Qala allazina istakbaru lillazina istud'ifu. Orang-orang yang sombong, takabur, ketua-ketua, pembesar-pembesar VIP menjawab kepada orang-orang yang tertindas. Jadi bos saja jawab balik. Qala al-qadatul musyrikun li atba'ihimil mustad'afin. Dia kata apa? Anahnu sadadnakum anil huda ba'da izja'akum. Dia kata apa ni? Kamikah yang telah menghalang kamu daripada menerima hidayah petunjuk sesudah ia datang kepada kamu? Mu tengok dah kan apa yang dibawa oleh Muhammad tu. Mu duduk di Mekah, kamu tengok. Kenapa tak ikut? Kenapa tak ikut dia? Mu tahu benar betul. Tuduh orang. Masing-masing nak melepaskan diri lah. Semua tu kena, tangan sudah terbelenggu, duduk dalam azab. Jadi cakap pun baiklah sikit. Kalau atas dunia tu cakap macam ni, rasa kena pelepuk atas kepala ni. Kena penampar ni. Berani melawan. Jadi sekarang ni masing-masing dah tak ada power dah. Masing-masing kena azab. Cuma kata orang nak lepas geram. Nak lepas geram tu cakaplah dia orang. Kami kena sekat kamu. Kamu sendiri yang pilih nak jadi kafir. Kamu sendiri pilih nak lawan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kata. Kamu sendiri yang pilih. Ingat, hati-hati tuan-tuan. Esok kalau kita buat alasan saya sesak ni kerana awak lah. Tu kafir tu. Kita turun down sikit. Ni sekarang ni kita kata orang-orang yang ajaran sesat. Esok di akhirat dia klaim sama dia tu. Mu dulu lah. Aku nak ikut Quran, ikut sunnah. Kamu lah kata ikut Quran, ikut sunnah ni tak betul. Ikut hakmu tu betul. Ilmu yang pelik-pelik yang kamu ajar tu yang betul. Baca hadis pelesu, akhir sekali tak payah solat dah, tak payah solat. Kita sudah naik makam makrifah. Dia pun klaim pula. Mu dengar ada ustaz lain cakap, kenapa kamu tak ikut? Akan berlaku perbalahan juga. Puak-puak ni pun. Jadi kita kata ayat ni bukan untuk orang kafir saja. Orang yang sudah beriman tapi sesat, mereka juga akan kelayu di akhirat esok, sama-sama kumpulan dia. Balik kepada cerita kafir lagi. Dia kata apa? Mu sendiri buat. Bal kuntum mujrimin. Bukan kami yang menghalang. Bahkan kamu sendiri telah menyebabkan diri menjadi orang-orang yang berdosa. Bukan aku sekat. Mu sendiri itu cari pasal. Cari pasal. Laisal amru kazalik. Bukan macam tu. Mu sendiri pilih nak jadi kafir. Kamu mari duduk belakang kami. Kono-kono mau lawan Muhammad. Sekarang ni tak mengaku ya. Yang pentingnya para jemaah sekalian, mereka tak akan mengakulah. Masing-masing tuduh-menuduh.
Masing-masing nak menyelamatkan diri, yang tidak dapat diselamatkan. Keadaan sudah parah. Sudah sampai di akhirat, tidak ada waktu selamat. Nak selamat, insahlah di atas dunia ni. Insahlah di atas dunia ini, baru kita selamat. Tengok ayat yang terakhir dalam CD ini. وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا. Dan berkata pula orang-orang yang tertindas kepada orang yang sombong takabur itu. Ya, jawab balik. Setelah ketua-ketua dia kata bal kuntum mujrimi, puak-puak mung tu jahat. Tuduh orang. Geng-geng lemah ni jawab balik. Dia kata apa? Tidak. Dia kata tak. Bal makrul laili wan nahar. Bahkan yang menghalang kami daripada beriman kepada Allah, daripada ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah perbuatan kamu yang memperdayakan kami malam dan siang. Dia panggil makrul lail. Tipu daya yang kamu rancang pada waktu malam, termasuklah tipu daya yang kamu buat pada waktu siang. Maknanya perancangan puak kafir ni 24 jam. Malam pun ada, siang pun ada juga. Malam ada, siang pun ada juga. Jadi tak payah kita duduk memikirlah perkara tipu daya ni ada sentiasa. Ada orang yang berbincang pada waktu malam, ada orang berbincang pada waktu siang. Yang pentingnya puak-puak perancang jahat ni, dia tak ada tidur malam, tak ada tidur siang. Kerja nak jahat orang. Allah gambarkan bal makrul lail wan nahar. Malam dengan siang dua-dua ada. Apa dia perancangan yang kamu buat? Izta'murunana an nakfura billah. Ketika kamu menyuruh kami berlaku kufur kepada Allah. Na'udzubillah. Ketika kami berlaku kufur terhadap Allah, kamu suruh kami kufur kepada Allah, dan wa naj'ala lahu andada, dan mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Mengajar, buat berhala lah, percaya kepada dewa-dewa lah, percaya kepada benda-benda yang pelik. Jadi yang pentingnya kamu yang tak salah lagi, mengajar. Setelah mereka berkelahi, para jemaah sekalian, apa jadi? Tengok ayat wa asarrun nadamata lamma ra'aul azab. Allahu akbar. Akhirnya masing-masing diam sambil memendamkan perasaan sesal dan kecewa. Bila lamma ra'aul azab, manakala mereka sudah melihat azab. Bila dia tengok azab, diam dah, tak cakap apa dah puak dia tu. Menyesal yang tidak berguna. Berlawan pun masing-masing tunjuk aku, tak sama masalah juga kan. Jadi ketua-ketua pun diam, cakap pun tak guna dah. Pengikut pun dia masing-masinglah menerima apa? Menerima hukuman. Sudah pasti yang ketua tu lebih berat lah, sebab dia yang menyesatkan orang. Pengikut-pengikut mungkin lebih ringan sikit. Pasal itulah dalam hadis Nabi sebutkan, siapa dia mansanna sunnatan hasanatan, siapa dia buat benda jahat, maka ke atas kepala dia dosa dia dan dosa orang yang mengikut dia tu. Dua-dua sekali naik atas kepala, dosa dia dan dosa orang ikut dia tu. Bahasa hati-hati tuan-tuan, jangan duk jadi penaja, jangan jadi penganjur kepada maksiat. Kalau orang ni buat penaja kepada program maksiat, penganjur pada program maksiat, semua orang mari tu naik atas kepala dosa, share dia ada atas kepala penganjur-penganjur itu. Jangan main. Kalau kita nak jadi penganjur, jadilah penganjur benda baik. Kita anjur majlis ilmu, kita anjur benda-benda yang baik, orang datang, dia boleh pahala, kita penganjur juga dapat pahala. Carilah yang berpahala, jangan cari yang berbala. Kalau tidak, dia lain pada pahala, bala lah kita tu.
Allah. Jadi masing-masing diam. Masing-masing tak berani angkat kepala. Masing-masing tak tahu nak kata apa dah. Wa asarun nadamata. Sembunyilah. Sembunyi apa? Kekecewaan, tak nak kata apa. Dia lepas balas sekejap, dia diam dah lah. Cakap apa lagi, tak ada faedah dah. Bukan cakap diam, tuan-tuan, tengok ayat. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا. Dan kami pasangkan belenggu-belenggu, quyud, rantai-rantai pada leher orang-orang kafir itu. Neraka, kalau tak ada rantai pun tak ada masalah, nak keluar tak boleh dah. Tapi dirantai lagi untuk menunjukkan azab di atas azab. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Allahumma na'udzubika minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami daripada neraka. Bila dia duduk kecewa macam tu, rantai sudah dibelenggu, belenggu sudah ada di tengkuk masing-masing. Ketika itulah kedengaran suara, hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Mereka itu tidak dibalas melainkan dengan apa yang mereka telah kerjakan. Kata apa dah? Ay la yujzal kafirun. Tidak dibalas puak-puak kafir illa bihasabi ma kanu ya'maluna fid dunya min a'malin khabithah. Jadi nak bayar apa ni, Allah kata aku balas mengikut apa yang kamu buat atas dunia dulu. Buat baik, baiklah dapat balasan. Buat tak baik, jumpalah balanya di akhirat. Jadi hal yujzau illa jazaan ma kanu ya'maluna min syirki billah. Ataupun apa saja perbuatan yang tak baik yang mereka buat. Apa saja yang kita buat atas dunia, balasannya sudah menunggu di akhirat. Karena itu para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, kita fikir. Sebagaimana dipopularkan satu kalimat, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu mengikut jenis amalan. Balasan mengikut jenis amalan. Amal baik, kita pun terima yang baik. Amal tak baik, terimalah yang tak baik. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah tafsir secara ringkasnya 3 ayat yang kita baca ini. Kita berpindah kepada al-fawaid at-tarbawiyah wal ilmiyah. Fawaid, faedah-faedah yang kita dapat kutip daripada dari sudut pendidikan dan juga dari sudut ilmiah dalam ayat ini. Yang pertama, qaulullah ta'ala wa qala allazina kafaru. Kita balik pada ayat mula-mula kita baca tadi. Ayat 31. Wa qala allazina kafaru lan nu'mina bihadzal Quran. Puak kafir kata kami tak beriman dengan Quran ini. Ayat ini iktasara ala hikayati maqalatil kafirin duna ta'qib. Ayat ini sekadar menceritakan kata-kata ucapan orang kafir tanpa memberi condemn ataupun ulasan untuk membatalkan kata-kata itu. Sebab apa? Ini menarik. Soalan dia, Allah Ta'ala sebut ya cerita dia tak balas balik. Kata ulama tadabbur, iman ila anna butlanaha badin. Ayat ini sudah jelas batilnya, palsunya, tak terpakainya kata-kata hujah orang kafir itu. Sebab apa? Jama'atit takzib. Bukan sakat dia dusta kepada Quran, dusta habis kitab-kitab yang terdahulu. Ini adalah satu penyelewengan, pembohongan yang sangat nyata. Jadi siapa dia dengar pun dia tahu dah. Ini hujah bodoh. Hujah yang tak mantap, hujah yang tak perlu diulas, tak perlu dikomen. Sama masalah. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan kena belajar juga.
bukan semua benda kita kena ulas. Bila kita dengar orang ni cakap merapu, cakap entah apa-apa, tak payah ulas lah. Sepatutnya begitu. Tetapi yang jadi tak sepatutnya, masyarakat kita ni yang tak sepatutnya. Apa sahaja benda yang dia jumpa, dia pungut belaka. Dia kutip belaka. Itu yang jadi celaru. Patut dia tengok, cerita apa lagu ni? Tak pernah dengar dalam hadis pun, main-main lagi. Tolak reject je. Dak, telan bulat-bulat. Sebab apa telan bulat-bulat? Sebab orang yang bercakap itu sudah ketaksuban. Sudah fanatik. Dia apa yang dia cakap, betul belaka. Ini bahaya kita ni. Sepatutnya tidak begitu para jemaah sekalian. Tengok ayat ni Tuhan, dia sebut apa? Dia sebut masalah kata-kata tanpa biasanya dia ada condemn balik. Tapi hak ni Tuhan senyap dia pasal semua orang dengar tahu dah ini cakap apa tak betul. Begitulah sepatutnya para jemaah sekalian. Sepatutnya begitulah, tidak perlu kita kata jawab balik. Jadi kalau kita dengar je merapu sangat dah. Macam puak-puak batiniah duduk mengapu Tuhan tu dia tu Tuhan, tak payah condemn lah. Kita kata ini memang sesak terus. Mudah. Tapi ada juga orang ambil. Itu jadi masalah kita ni. Maka betul lah kata-kata ulama salaf itu. Likulli saqitatin laqita. Setiap benda gugur ada pemungut. Setiap benda yang gugur ada pemungut. Maknanya marilah ajaran sesak setara mana pun ada je pengikut. Buat marilah tuduhan apa saja pun ada yang percaya. Buat marilah dia punya diayah apa, ada orang share forward. Masya-Allah. Jadi kita yang belajar ilmu ni berhati-hati tuan-tuan. Jangan mudah percaya segala perkara, jangan mudah ambil segala yang kita jumpa. Dan jangan forward segala yang kita dapat. Na'udzubillah. Yang kedua, walau tara idz zalimun. Allah kata apa? Kalau kamu tengok puak-puak kafir. Allah kata waqala allazina kafaru. Tengok. Berkata puak kafir. Walau tara idz zalimun. Mu tengok puak zalim. Maka ayat ini menetapkan bahawa annal kufra zulmun. Kafir itu sendiri satu kezaliman terhadap diri dia sendiri. Dia panggil zalimun li nafsihi. Orang yang paling zalim pada diri sendiri, bukan setakat tak bagi makan, bukan setakat mogok lapar, iaitulah apabila mereka syirik pada Allah, itulah zalim paling besar. Sebab apa? Dia telah menyeksa diri dia dalam neraka. Dia telah mencalonkan diri dia untuk diseksa. Kita tak boleh. Kalau kita tak makan sampai peringkat mati, berdosa awak. Walaupun diri ni diri kita, perut kita, mulut kita, tapi aku tak nak makan. Tak boleh. Dalam syariat Islam kata, mu kena makan, kena jaga. Nyawa bukan kamu punya. Nyawa tu Allah yang beri, pinjam padamu. Pandai-pandai lah. Tak boleh. Itu dia. Jadi sekarang ni annal kufra zulmun. Kafir itu zalim. Kafir itu satu kezaliman. Jadi siapa dia zalim, siapa dia kufur, makna dia zalim. Dia baik. Baik dengan orang, zalim dengan Tuhan. Kita kena bezakan. Kita dah pun belajar ilmu perbezaan dah. Zalim tu maknanya hubungan kita dengan Allah. Ada pezalim dengan manusia, boleh jadi dia baik, integriti, charity, macam-macam lagi ada. Yang ketiga, ayat yang sama lagi. Walau tara idz zalimuna mawqufu inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dil qaul. Jadi dalam ayat ini yaqulul ladzina istud'ifu, berkatalah orang-orang yang lemah. Allah Taala sebut di sini bada al-atba' bi tawbihi mudillihim. Pengikut-pengikut yang lemah-lemah sudah boleh angkat kepala dalam neraka. Mulalah mereka cela orang-orang yang menyesatkan mereka. Sebab apa? Ketua pun dah tak ada jawatan dah. Ketua sudah tidak ada jawatan. Sepatutnya tuan-tuan, kalau kita tengok benda mungkar, benda tak baik, tengok benda mungkar, benda tak baik,
kita tegur sekarang. Jangan tunggu di akhirat esok baru nak tegur. Lah ni kena tegur. Ni tidak. Sekarang ni mengampu. Ampu sana, ampu sini, kata orang. Nah, jangan baca ayat Quran, ampu sana, ampu aku lah. Itu tak baik kalau main Quran. Kita main-main sama bahasa kita je. Ampu sana, ampu sini. Bos, beres. Projek dapat, Alhamdulillah. Ambil rasuah pun Alhamdulillah juga. Nah. Oh, Alhamdulillah, syukur. Sebab apa? Projek permohonannya saya lulus. Saya minta untuk pinjaman dengan riba lulus. Alhamdulillah. Sila-sila dia sujud syukur. Sujud syukur apa? Kamu buat derhaka kepada Tuhan? Jangan. Jadi orang sepatutnya jangan tunggu bos hilang jawatan baru nak tegur. Lah, tegur awal. Sebab tu dalam Islam dia panggil ad-dinun nasihah. Ad-din an-nasihah. Mana tapak perbincangan agama kita di atas mana? Di atas nasihah, di atas ketelusan. Atas kebenaran, bukan di atas kebodekan. Ni dak ni, tengok ni. Dalam Tuhan kata, yaqulul ladzina istud'ifu. Jadi apabila ketua sudah hilang jawatan barulah berani kritik. Dia kata Abu Anas cakap baik, kalau kritik sekarang ni hilang jawatan. Kalau kita jawatan tak naik ke, kena tukar ke, macam-macam tersekat lah kalau itulah yang sebab orang zalim makin angkuh, makin sombong. Sebab apa? Sebab orang yang pengikut-pengikut dia mengampu, tak mau tegur. Jadi kita kena tegur kalau kita berani. Masalahnya orang tak berani sekarang ni. Kadang-kadang penguasa-penguasa ni pun ganas. Tegur sikit je, penjara selalu. Lucuk jawatan selalu. Tukar sana sini. Allah. Berapa ramai kita tengok dalam negara-negara umat Islam. Yang ramai dalam penjara siapa? Ulama-ulama, para pendakwah. Sebab apa? Itu kezaliman yang dibuat oleh pemerintah yang menyebabkan kita tak berani. Maka disitulah kata di sebahagian pendakwah, kalau tak boleh tegur, menentang tak boleh. Dalam Islam tak ajar kita menentang secara direct, tapi kita boleh nasihat. Ad-dinun nasihat. Nasihat jelas setakat mana yang kita mampu. Lebih pada tu kita pun tak berani juga. Baik, itu yang keempat. Yang ketiga, yang keempat, ayat yang sama lagi. Walau tara idz zalimun ikhbarun min Allah. Dalam ayat ini Allah cerita kepada kita bahawa pengikut al-matbu'ina wat-tabi'in ishtaraku fil azab. Dua-duanya satu samanya dalam azab. Walam tughni anhum taqliduhum syai'a. Tak ada apa-apa pun. Kita ikut orang besar, ikut orang kecil, ikut orang tu, ikut orang ni. Kalau salah, dua-dua dalam neraka belaka. Sama-sama kena ya. Cuma darjat neraka tu mungkin yang pengikut lebih rendah daripada bos. Sebab bos, dia ada lagi aset saham orang ikut dia. Saham pengikut nama dia. Janganlah. Jadi ayat ini mengatakan bahawa tak usah duduk kata, tak apa. Saya dulu ikut orang ni je. Tak boleh semata-mata ikut. Ana bila orang bagi cadangan-cadangan, scam ke scam ni, biasanya kita akan rujuk dulu kepada sahabat-sahabat di bahagian tersebut. Dia kata patuh syariah ni betul ke Syekh? Kawan-kawan kita pun tunjuk. Panel-panel ni ada ni, orang ni warak, orang ni agak lega, orang macam-macam. Panel syariah ni pun ada yang warak, nak lulus satu-satu produk tu bukan main susah. Ada yang kata, dah ada ulama kata boleh tak, jadilah. Jangan main. Itu rahsia dalaman lah. Jadi kita tak tuduh siapa-siapa ni tuan-tuan. Cuma sebagai langkah-langkah keselamatan, kita kena pilihlah mana yang baik. Jenis-jenis perniagaan yang masih lagi dipertikaikan kesahihannya oleh ulama peringkat antarabangsa. Ada kata harus, ada kata tak harus. Sepatutnya kita sebagai seorang Islam yang ada akal, yang warak ni, jangan berani, jangan mudah-mudah jual produk tak apa, ulama kata ada. Baik, kamu tak ambil pandangan yang menentang. Sebab itulah kita kena berhati-hati. Jangan kata saya ikut semata-mata, tak boleh juga. Kita kena kaji juga. Ikut semata-mata
pun tak boleh. Jadi kita kena kaji, kita kena teliti sebelum kita terima apa yang dicadangkan itu. Itulah kami tak erti Ustaz. Itu yang kita kata murajaah, rujuk balik. Kalau tidak, banyaklah masalah kita. Yang duk jual produk skim cepat kaya tu, pakai kopiah belaka tu. Oi, bukan sahaja kopiah biasa, kopiah Arab tu. Kopiah Khaliji. Mahal kopiah tu. Oi, tuan haji besar ni. Nah, serban atas bau lagi, atas kepala lagi. Jual skim, tapi skim tak lulus syariah. Yang kata apa? Jadi jangan kata, jangan budak-budak kata, tak apa, saya beli ni sebab percaya kepada Pak Haji. Naam, kita ada akal, ada otak. Semak dulu. Skim awak ni mana panel syariah yang meluluskan? Jadi kita tak boleh diperbodohkan sedemikian rupa. La yughni anhum taqlid. Semata-mata taklid kepada orang je tak lepas. Kena buat kajian juga, semakkan juga sebelum kita terima. Yang kelima, ayat yang sama lagi. Ayat yang sama lagi, Allah kata apa? Mauquf yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qaul. Masing-masing tuduh menuduh kata mengata. Maka dalam ayat ini mengatakan bahawa al-jawarih wal a'dha' ghadan yashhaduna ba'dhu ala ba'd. Pengikut dengan ketua berkelahi. Anggota sama anggota juga kelahi. Mulut kata tak ambil, tangan kata aku ambil ni, aku je pegang. Mulut kata diam lamung. Berkelahi juga sama-sama anggota, na'udzubillah. Ini kata apa ni? Sebab itu di akhirat esok kita selalu baca dalam surah Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydih. Pada hari ni Allah kata aku tutup mulut ni. Tak usah duk kelahi buat anggota dalam di akhirat esok. Tak usah kelahi. Jadi kalau kita nak kelahi sekarang. Atas dunia ni kita berkelahi sama kita. Kalau tangan nak pergi mencuri, biarlah mulut kata, "Hei tangan, mu nak buat aku ke neraka ke?" Kaki nak pergi tempat maksiat, hati pula marah. Apa kamu ni? Barulah kita kata kita selamat nanti insya-Allah. Jadi dalam ayat ni Tuhan kata kelahi sama dia. Ulama tadabbur kata bukan sakat dia sama dia, anggota sama anggota juga berkelahi di akhirat esok. Allahu akbar. Akhirnya apa? Akhirnya tutup apa ni? Allah Taala seal mulut. Mu jangan cakap mulut. Biar dia orang tu cakap, tangan kaki menjadi saksi. Allahu akbar. Ini yang kita jangan berani tuan-tuan. Tangan kaki kita semuanya akan jadi saksi kepada terhadap kita sendiri. Tangan kata aku lah buat. Akulah tulisnya. Saya yang buat kartun tu, hina kawan tu. Saya yang pangkah poster buat tuduhan kepada dia ni. Bolehlah esok di akhirat esok. Pangkahlah lagi tuan-tuan. Buatlah poster banyak-banyak. Sebarkanlah senarai-senarai tuduhan kepada orang. Kita kata orang benda akan ke depan. Semua kita akan bertemu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Di atas dunia ni kamu selamat, kamu tak akan selamat di akhirat. Setiap poster yang dia buat, setiap tuduhan yang disebarkan, setiap orang share, semuanya naik atas kepala orang yang pertama buat. Kemudian juru share pun boleh sama juga. Saya tukang share, dia awak tahu tak betul share buat apa? Ini masing-masing pakat share. Lepas tu tulis kat bawah, biar gambar berbicara. Bicara apa? Cara untuk nak jatuhkan orang ataupun nak buat tuduhan kepada orang, tunggulah. Yang keenam, wa qala alladhina istud'ifu bal makrul laili wan nahar. Maknanya perancangan jahat ni dia buat malam dengan siang. Dalil ala anna ru'asa. Dalilnya puak-puak pembawa penyesak ni, mereka ni la yas'amun, tak jemu-jemu untuk membawa kebatilan dia. Dan nak menyekat manusia dari jalan Allah, nak menyekat manusia daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aktif. Siang malam kita tengok dengan videonya, dengan tulis bukunya, dengan macam-macam dia buat semata-mata nak melariskan di ayah dia. Jadi kalau macam tu kita yang nak menyebarkan sunnah ni juga jangan banyak relax. Sebarkan. Ini yang betul. Orang keluar bacaan yang pelik, kita keluar bacaan yang sahih. Orang keluar amalan yang pelik, kita keluar ini amalan yang sunnah.
lawan je lah, nak kata apa. Kita serahlah kepada masyarakat, fikir sendirilah awak, yang mana betul, yang mana salah. Tak boleh nak buat apa dah kita. Sebab masing-masing telah mengemukakan hujah, masing-masing menunjukkan kekuatan. Kita kata orang yang benar juga tak boleh diam. Iza sakata ahlul haqqi, orang yang tahu diam, maka orang yang batil menyangka mereka betul. Sebab ustaz tak tegur. Ramai orang macam tu. Bila kita tegur dia, saya ni berkawan ramai dengan ustazah ni, tak ada pula dia cakap perbuatan saya ni tak patuh syariah, pakaian saya ni tak lulus. Tak ada cakap. Ini bahaya tuan-tuan. Kalau betul-betul tak lulus, pakaian yang tak betul, tegur ya. Contohnya kita bos pejabat, kita pula bertaraf ustaz, Pak Haji, tegur tengok. Saudara ataupun saudari, SOP pejabat kita ni pakaian patuh syariat. Sebut, bagi SOP dulu. Nampak tak irau juga, panggil. Ni nampaknya tak ikut SOP syariat ni. Jangan kata tak ada orang tegur, akhir kali dia anggap, oh betul dah tu. Bila tanya bos, kenapa tak tegur orang bawah? Dia kata kita tak boleh jaga tepi kaya orang. Ini bukan soal tepi kaya orang, ini di bawah tanggungjawab awak sebagai ketua. Hati-hati. Suami tak tegur isteri, pun sama juga. Jadi maknanya kalau kita tengok orang-orang yang dalal, ahlul dalal yad'una lailan wa naharan, ahlul haq mesti bangkit lailan wa naharan. Pagi, petang, siang, malam kena bangkit untuk menyampaikan kebenaran. Lawan tetap lawan. Kita dedahkan segala kebatilan yang ada ini, dedahkan melalui neraca timbangan Al-Quran dan Sunnah, dan juga huraian para ulama salafus salih terhadap isu-isu yang berlaku. Yang ketujuh, ini ayat yang sama juga. Kata di ulama tadabbur, ayat ni agak sensitif lah. Wa ghalibu du'atil khairi ma'al asaf laisa indahumul yaqazah. Puak kafir buat perancangan pagi, petang, siang, malam. Kita pula pendakwah pula terima bulat-bulat tanpa kajian. Ini satu penyakit. Tidak ada indahum yaqazah, tidak ada kesedaran terhadap serangan-serangan yang dibuat oleh puak-puak penipu. Jadi kita kata oleh kerana mereka ni baik, kita pun percaya. Jangan tuan-tuan. Ana belajar dalam salah satu daripada ilmu yang diajar kita lah. Dia panggil ilmu tentang hadir al-alam islami. Dia panggil ilmu tentang pemikiran semasa. Ini penting tuan-tuan. Bahawa kita tahu ilmu tentang perjalanan al-isyraq wal mustasyrikun. Mustasyrikun, yang mana geng-geng orientalis ni. Orientalis ni dia panggil puak-puak barat yang kaji Islam. Dia tak masuk Islam. Bahkan seorang bos dia, nama dia Goldzihar. Goldzihar ni dia tulis kitab Aqidah Islamiah. Dia kafir akidah Islamiah. Orang Islam yang mengaji agama di barat juga belajar buku tu sebagai kepahaman akidah. Kita kata kenapa akidah kita ambil dengan orang kafir yang tak percaya. Mereka belajar tapi dia panggil ilmu teori. Jadi kita kena belajar ilmu Syekh Haban Nakih. Orang Syria kata Haban Nakih, kita kata Haban Nakah tu. Dia tulis Ajnihatul Makr. Bagaimana penipuan yang dibuat oleh puak-puak barat, puak-puak kafir ni, bagaimana nak menghancurkan Islam tu dari dalam. Maka timbullah satu istilah sekarang ni dia panggil globalisasi. Ilmu globalisasi ni dalam bahasa Arab dia panggil al-aulamah. Al-aulamah ataupun globalisasi, ilmu ni berbahaya tuan-tuan. Sebab apa makna globalisasi? Kita terjemah macam-macam. Dunia tanpa sempadan, langit terbuka, kita kata betul belaka. Tapi takrif yang paling tepat kepada globalisasi, sami'tu bi uznai. Saya dengar sendiri waktu Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah, tuan kitab tafsir Munir ni, dan juga kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, waktu dia datang ke Malaysia. Kebetulan saya ada di Malaysia, balik cuti, ana pun hadir muhadarah dia. Syekh bersama kita hadir. Pergi
Dia kata, ta'lamun ma makna al-aulamah? Mu tahu apa makna globalisasi? Kita pegang pen nak tulis. Apa dia tarikh yang tepat Syekh nak bagi? Masya Allah. Syekh bagi, kita letak je pen, tak payah tulis. Tuan-tuan, nak tulis ke tak nak tulis? Tulislah, takut lupa. Apa dia? Dia kata al-aulamah ni, globalisasi. Langit sempadan tanpa dunia, tanpa sempadan langit terbuka betul. Tapi tarikh yang lebih tepat sekali, orang kafir nak suruh kita buat sama yang dia buat. Tanda tuan-tuan. Orang kafir nak orang Islam ni buat apa yang dia buat. Nak suruh pakai apa yang dia pakai. Nak suruh makan apa yang dia makan. Itu tarikh globalisasi. Saya kata tepat Syekh. Kita perlu letak pen, tak payah tulis. Masuk dalam kepala, lekat sampai pada hari ni. Hari ni saya perturunkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tulislah. Tak payah. Jangan saya tak tulis, tak ingat pula. Hari ni kalau kita nak makan, nak buat, sama je. Duduk dalam hutan, dalam bandar, sama je perbuatan budak-budak ni. Sama. Pakaian, sama. Tak tutup aurat belaka. Makanan, sama. Daripada ujung Malaysia sampai ke Mekah. Tepi Kaabah, ada lagi makanan ayam goreng. Cuma oleh kerana dia hormat pada Mekah, tak ada logo kepala orang tua tu. Kalau tu di seluruh Malaysia, seluruh dunia, ada je logo kepala orang tua. Tapi di tanah haram, depan Kaabah dia buang. Tapi di tempat lain ada je. Oh, nak makan ayam pun cari kepala orang tua. Ya. Letak kepala ayam lah. Kan kedai ayam goreng tu. Oh. Nak makan apa saja. Contohnya kita naik kereta anak. Tempat makcik jual karipak tu. Jual goreng pisang ke, jual cekmek ke. Tak irau. Tapi kalau lalu ke kawasan-kawasan kedai-kedai yang globalisasi ni, berhenti makan ayam kepala orang tua tu. Semangat selalu. Celek mata belakang anak-anak atas kereta. Nak makan roti, tak main roti-roti main biasa ni. Roti yang ada nama dia sendiri. Saya tak nak sebut nama tuan-tuan, syarikat orang yang tak bagus. Tapi saya tak kata haram. Ya, di Malaysia ni sudah ada patuh syariahnya. Ayam-ayam dibela oleh sahabat-sahabat kita juga. Tapi nak ceritanya, orang putih, orang barat nak suruh orang Islam ni buat seperti yang dia buat. Pakai seperti yang dia pakai, makan apa yang dia makan. Sampai peringkat salah sebuah restoran di Mekah. Saya masuk tengok menu dia, hot dog. Kita panggil penjual dia. Awak duduk Mekah ke duduk mana ni? Mekah tuan, dekat Kaabah ni. Syarikat Malaysia juga. Ni apa benda ni mu jual kat Mekah ni? Hot dog. Dog tu apa benda? Kambing arak ke? Peka kat sikit kita orang Islam ni jangan sampai dibodoh sampai begini sekali. Dibodoh oleh globalisasi, pergi jual juga hot dog di Mekah. Budak-budak jual roti ni tepi masjid. Salah satu daripada menu dia burger, ni hot dog. Pak Imam balik sudah solat Isya dengan berhenti musika, hot dog 3 biji. Pak Imam makan dog. Kita kata astaghfirullahalazim. Betapa susahnya kita di zaman globalisasi. Tak usah kira lah pakai anak-anak lagi tu. Ini masuk pula dengan gadget-gadget yang ada ni. Oh, dahsyat. Jadi ayat ini kata di para ulama tadi, ghalibu du'atil khair laisa indahumul yaqazah. Ramai di kalangan orang baik-baik, imam-imam, pendakwah-pendakwah yang tidak ada kesedaran, tak ada sensitiviti terhadap perjalanan agama. Tak ada apa. Apa salahnya ustaz? Nama je dok tapi daging kambing. Dah tukarlah kambing hot kambing. Apa salahnya? Tapi dah masuk dalam kepala dia kena makan dok juga. Imam makan dok, tak lebay makan dok. Na'udzubillah minad dok. Anda kata apa? Tak ada apa langsung. Itulah keadaan kita. Baik, bab global saja kita ceramah semula. Kita pergi kepada yang ke-8. Istamurunana an nakfura billah. Ketika kamu suruh kami kufur terhadap Allah, an haula'i ar-ru'asa qad faradu saytaratuhum. Jadi puak-puak ketua-ketua telah menguasai apa? Menguasai orang-orang bawah dia, paksa. Farada itu makna paksa. Jadi kita kena tahulah bahawa mereka paksa supaya pengikut-pengikut ni tunduk dan akur, ikut apa yang dibuat. Jadi kita sekarang ni pun macam tu lah juga. Orang-orang yang berkuasa lah yang memberi kuasa. Bila timbul isu arak,
orang Islam bantah kejap, penguasa yang berkuasa luluskan senyap-senyap. Nak kata apa? Itulah besarnya kuasa. Sebab itu selagi kuasa tidak duduk di tangan betul-betul orang yang faham Islam, orang Islam dah ni, tapi yang betul-betul peka dengan Islam, begitulah kita akan diperkotak-katikkan oleh pihak yang berkuasa. Nak kata apa? Awak cakap sedap, awak belum jadi pemimpin. Betul. Tapi pemimpin kita seorang Islam, dia adalah napa izzatun nafs. Kita rasa bangga dengan agama kita, dia ada. Baik. Yang kesembilan, wa asarun nadamata lamma ra'aul azab. Mereka sembunyi dalam diri dia perasaan kecewa, penyesalan yang tak berguna. Maka di sinilah kata orang, menyesal sudah tengok azab, la tanfa, tak ada faedah lagi. Kita nak sesal sekarang, sebelum ditangkap, sebelum dicekup, kata orang dah. Ni ambil rasuah, tiba-tiba SPRI mari cekup, menyesalnya lah, padahal hanya 3,000 ya rasuah, tapi denda 3 tahun contoh. Nak kata apa? Pergi mencuri barang-barang di supermarket, harga barang RM50, tapi denda berapa? Dahsyat. Jadi baiklah kita sebelum apa-apa kita menyesal sebelum penyesalan yang tidak berguna. Ambillah masa untuk menyesal, sesalilah. Dalam hadis Nabi kata wal yabki ala khati'atik. Tangisilah di atas kesalahan-kesalahan yang kita lepas. Mana kita menyesal sekarang sebelum kita menyesal pada hari yauma la yanfa'un nadam, pada hari yang tidak ada faedah penyesalan. Allahul musta'an. Baiklah yang terakhir, hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Allah kata aku tidak zalim. Aku bagi hukuman yang betul kepada hamba-hambaku. Annallahu la yazlimu ahadan. Allah Taala tak buat zalim kepada mana-mana hamba dia, tapi hamba sendirilah yang melakukan kezaliman kepada diri sendiri. Hamba itulah yang buat zalim pada diri sendiri dengan apa? Dengan melakukan maksiat, dengan melakukan mungkar, melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah sehingga mereka dimurka oleh Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Jadi Allah Ta'ala tidak zalim. Yang zalim siapa? Yang zalimnya orang itu sendiri memilih jalan untuk menzalimi diri. Sebab apa? Orang yang buat dosa dipanggil zalimul li nafsi. Tuan-tuan ingat, orang yang buat dosa, kenapa dia panggil zalimul li nafsi? Sebab bila dia buat dosa, tubuh dia, roh dia akan diazab. Macam orang yang mencuri, orang khianat, dia akan ditangkap oleh polis, masuk dalam penjara, ataupun kena sebab, kena pukul, kena denda. Jadi itulah yang katakan orang yang buat maksiat ini orang yang menzalimi dirinya sendiri. Sebab dia arrada nafsu lil azab, mereka yang letakkan diri dia untuk diazab. Na'udzubillah. Baiklah, 10 perkara yang kita bincang, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita kata alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaat setiap ilmu yang kita belajar. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.